Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nima Syahmi bin Nima Zainuddin, nombor matrik A183-710. Hari ini saya nak bentangkan tentang metod penafsiran bagi kitab Tafsir Al-Qurtubi ataupun Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Untuk kita ini menggunakan metod tafsir tahlili, mengikut pandangan mengikut pendapat ulama lah. Yang mana kita juga dapat lihat dari cara beliau menjelaskan kandungan ayat secara panjang lebar dan mendalam dari pelbagai aspek. Sebagai contoh, kita dapat lihat ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah, beliau membincangkan tentang persoalan-persoalan fiqh, terutama sekali yang berkaitan dengan kedudukan basmalah atau bismillah ketika dibaca di dalam solat. Mestinya kita dapat lihat daripada langkah-langkah yang digunakan oleh Imam Al-Qurtubi. Yang mana yang pertama, beliau memberikan ulasan dari segi bahasa. Yang kedua, beliau menyebutkan masalah ayat yang dibahaskan. Yang ketiga, beliau menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan perbahasan. Dan yang keempat, beliau mengutip pendapat para ulama. Yang mana yang langkah yang kelima, beliau menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai. Dan yang keenam, beliau membincangkan pendapat ulama dengan hujah masing-masing dan mengambil yang mana yang paling benar. Daripada langkah ini kita dapat simpulkanlah yang mana kita ini menggunakan tafsir tahlili kerana apa? Kerana ia berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju. Saya rasa itu sahaja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi namaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, nama saya Abdul Basit Muzammil bin Muhammad Tahir, nombor matrik A182-582. Pada hari ini, saya akan berkongsi kepada anda semua tentang metod penafsiran dari kitab Tafsir Al-Marari. Mari kita lihat. Okey, kita lihat kepada metod Tafsir Al-Marari. Okey, kaedah yang digunakan dalam penulisan Tafsir Al-Marari adalah metod tahlili, iaitu analisa. Kerana pada mulanya Ahmad Mustafa Al-Marari menempatkan ayat-ayat yang dianggap satu kelompok dan sistematiknya sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan ayat-ayat di awal pembahasan, iaitu pada setiap pembahasan pengarang mulai dengan satu, dua atau lebih ayat-ayat Al-Quran yang kemudiannya disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian yang bersama. Okey, yang kedua, penjelasan kata-kata tafsir mufradat, iaitu pengarang menyertakan penjelasan kata-kata secara bahasa jika memang terdapat kata-kata yang dianggap sukar untuk difahami oleh para pembaca. Okey, yang ketiga, pengertian ayat secara ijmali, iaitu global. Pengarang menyebutkan makna-makna ayat-ayat secara ijmali, iaitu global, dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat di atas secara global sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi tajuk utama kepada para pembaca terlebih dahulu mengetahui ayat-ayat secara global. Okey, bagi yang keempat pula, asbabun nuzul, iaitu sebab-sebab turunnya ayat. Selain itu, pengarang juga menyertakan perbahasan asbabun nuzul jika terdapat riwayat sahih dari hadis yang menjadi pegangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Okey, dan akhir sekali, yang kelima, mengetepikan istilah-istilah yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Okey, di dalam tafsir ini juga Al-Marari mengetepikan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan
Contohnya seperti ilmu saraf, ilmu nahu, ilmu balarah dan sebagainya lah. Walaupun kemasukan ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah menjadi kebiasaan di kalangan mufassirin, tapi bagi pengarang iaitu Ahmad Mustafa Al-Marari, kemasukan ilmu-ilmu seperti ini merupakan suatu perencat bagi para baca dalam mempelajari ilmu tafsir. Okey. Seterusnya kita lihat kepada corak tafsir Al-Marari. Corak yang dipakai dalam tafsir Al-Marari adalah corak Al-Ijtimai, yang mana dihuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasikan sastra kehidupan, budaya dan kemasyarakatan. Okey, penafsiran bercorakkan Al-Ijtimai berusaha menemukan segi keindahan bahasa dan kemukjizatan Al-Quran serta berusaha menjelaskan makna yang ditujukan oleh Al-Quran. Tafsir Al-Marari ini juga menggunakan bentuk bil ra'i, iaitu menjelaskan bahawa satu ayat itu mengandungi huraiannya yang bersifat analisis dengan pelbagai pendapat dan didukung dengan fakta-fakta yang berasal dari Al-Quran. Okey, sekarang kita lihat contoh ayat dalam tafsir Al-Marari iaitu surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunun khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, iaitu kerana boleh jadi mereka iaitu yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka, iaitu yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, kerana boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, iaitu fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Okey, sekarang kita lihat maksud pemahaman dari menurut tafsir Al-Marari. La yashar dimaksudkan dengan jangan mengolok-olok. Adapun yashar merupakan fi'il madi daripada sahara yang membawa maksud menyatakan tentang aib, mengejek, menyebut kekurangan orang, mengejek dan menimbulkan tawa. Kemudian al-ashariyat juga dapat terjadi dalam keadaan seorang meniru perkataan maupun perbuatan orang lain dengan menggunakan isyarat. Di samping itu juga ketika mengelakkan kelakuan orang lain yang tidak sengaja tersilap dan sebagainya, sebagaimana lafal al-tanabadhu yang juga mengandungi maksud saling mengejek dan memanggil dengan gelaran atau panggilan yang tidak disukai orang. Okey. Menurut tafsir Al-Marari juga, selain itu, tafsir Al-Marari juga menyatakan
Larangan mencela mencela orang beriman yang lain. Bahawa hubungan antara seorang mukmin yang lain tidak berbeza dengan tubuh manusia. Di mana apabila ada seseorang mukmin yang mengejek, mencela atau menghina, bermakna dia telah melakukan kesalahan terhadap dirinya sendiri. Kerana dia telah turut serta menganiaya melalui celaan yang dilemparkan kepada mukmin yang lain, yang mungkin sebenarnya seorang itu lebih dekat dengan Allah SWT. Hal ini tergambarlah dalam satu sabda Rasulullah yang dirujuk oleh Al-Marari, bahawa orang mukmin itu seperti satu tubuh. Jika satu anggota badan, maka kesemuanya merasai sakitnya, sama ada demam atau tidak boleh tidur. Secara umum dalam surah Al-Hujurat ayat 11 di sini terdapat beberapa arahan kepada umat Islam khususnya, supaya kita merujukkan etika sosial yang baik dan tidak menyakiti perasaan sesama manusia, sesama sendiri. Seperti tipikal dalam Al-Marari, beliau juga cuba memberikan penjelasan tentang hasil tafsiran yang boleh dibaca oleh semua peringkat pembaca. Bahasa yang digunakan tidak terlalu panjang lebar dan gaya bahasanya yang digunakan sesuai dengan keperluan masyarakat moden sewaktu ini. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga atas segala perkongsian yang saya telah berikan ini memberi rujukan dan manfaat kepada anda semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amsyar bin Ishari, bernombor matrik A184443. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan metod tafsir dari kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain adalah kategori tafsir bir-ra'i bil-mamduh, iaitu tafsir yang mengandungi pandangan pentafsir berpandukan Al-Quran dan Hadis. Kitab ini didapati menggunakan dua metod utama, iaitu metod tahlili dan metod ijmali. Saya akan menerangkan apa itu metod tahlili, iaitu analisis. Secara epistemologinya, metodologi tahlili bererti menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan meneliti aspek morfologi, iaitu bahasa dan seluruh maksudnya, mulai dari huraian makna perkataan, unsur-unsur ijaz, balaghah, munasabat, waj'al munasabat, serta dengan bantuan latar belakang turunnya ayat, yakni asbabun nuzul, berdasarkan riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi, sahabat dan tabi'in. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran dilakukan secara berurutan, menurut urutan ayat-ayat yang ada dalam mushaf, dengan tidak mengaitkan ayat-ayat yang lain semakna atau sama tajuk, yakni maudu'i. Contoh yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan pada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Tafsir Jalalain telah menghuraikan rangkap demi rangkap seperti yang di bawah. Yang pertama, Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'azaban min fawqikum. Ini dari langit, iaitu batu-batu dan suara yang keras menggemparkan. Yang kedua, aw min tahti arjilikum,
dan ditelan bumi. Yang ketiga, au yalbisakum, atau mencampur adukkan kamu. Yang keempat, syia'an, kelompok yang berbeza keinginannya. Dan yang kelima, wa yuziqu ba'dukum ba'sa ba'd, dengan cara saling membunuh. Menurut tafsir jalan lain, Rasulullah telah bersabda tatkala ayat ini diturunkan, ini lebih ringan dan lebih mudah. Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun, Rasulullah bersabda, aku memohon kepada zatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Muslim telah meriwayatkan tentang sabda Nabi SAW, aku memohon kepada Tuhanku agar ia tidak menjadikan keganasan umatku disebabkan oleh sebahagian di antara mereka, tetapi ia melarangku mendoakan hal ini. Dan sehubungan dengan itu, hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahawa kejadiannya pasti akan ada, hanya kenyataannya saja masih belum terungkap. Disambung kepada rangkap seterusnya, unzur kaifa nusarrifu, menerangkan kepada mereka al-ayah, yang ini yang menunjukkan kepada kekuasaan kami, la'allahum yafqahun, mereka mahu mengetahuinya bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah perkara batil. Dapatlah dilihat bahawa tafsir jalan lain menafsir ayat ini bersertakan dengan hadis dan latar belakang turunnya ayat asbabun nuzul, di mana situasi itu diterangkan. Seterusnya, contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَرْحَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling mengejar kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih mengejar dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Menurut tafsir jalan lain, lau masdariyah yang dimerahkan dalam ayat tadi sama artinya dengan an atau agar, dan dengan silahnya ditakwilkan sebagai masdar atau kata benda dan menjadi maf'ulun bih atau objek yang terkena dari yawaddu. Lau di atas dihuraikan oleh tafsir jalan lain dari aspek bahasa, yang morfologi, dengan diberikan kata yang syariki iaitu an. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azizi bin Mazlan, Dogometrik A183139. InsyaAllah pada hari ini saya akan pembentangan bertajuk metod tafsir Al-Baydawi. Seperti yang sedia maklum bahawa Al-Quran itu adalah hudan linnas, adalah petunjuk bagi sekalian umat manusia. Dengan itu, Al-Quran itu perlu dikaji dan difahami dengan lebih mendalam supaya dapat memberi petunjuk kepada manusia. Oleh yang demikian, para ulama mentafsir dan mentakwil ayat Al-Quran supaya umat sekalian manusia dapat memahami, mentadabbur dan mengamalkan Al-Quran dan dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Sehubungan dengan itu, para mufassirin menetapkan metod-metod tertentu dalam kitab-kitab tafsir mereka. Dan oleh itu, pada hari ini kita akan merungkai metod yang telah digunakan oleh Imam Al-Baydawi di dalam kitabnya Tafsir Al-Baydawi. Metod yang dipilih berdasarkan atas keperluan dan objektif penulis itu sendiri, serta kecenderungan penulis untuk menjelaskan Al-Quran berdasarkan minat mereka sendiri. Di dalam tafsir Al-Baydawi, iaitu Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil, yang al-ma'ruf bitafsir Al-Baydawi, didapati bahawa Imam Al-Baydawi menggunakan metod tahlili, iaitu menggunakan pendekatan tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i.
Tafsir bil maqsur adalah pentafsiran ayat-ayat Al-Quran berlandaskan pada penjelasan dalam ayat Al-Quran yang lain, ataupun berdasarkan pada hadis-hadis Nabi ataupun qaulus sahabat dan tabi'in. Manakala tafsir bil ra'yi ialah kebebasan menggunakan akal yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar, menggunakan akal yang sihat dan pensyaratan yang ketat. Maknanya tafsir bil ra'yi tidaklah terbuka kepada orang awam untuk memberikan pendapat mereka. Ini hanya dikhaskan kepada para mufassirin yang mana mereka berpegang kepada manhaj-manhaj yang tertentu. Baik, kita teruskan di dalam bahagian-bahagian tafsir bil maqsud. Dan kita akan telusuri contoh-contoh pentafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, pentafsiran Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Yang pertama, antara contoh yang dapat diketengahkan di dalam tafsir Al-Baydawi, yang mana berlakunya pentafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, seperti mana di dalam surah Al-Baqarah ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Sadaqallahul azim. Imam Al-Baydawi menyatakan bahawa ada kesinambungan ayat tersebut, iaitu ayat 67 dengan ayat selepasnya, iaitu pada ayat yang ke-72 yang menjadi awal kisah sapi betina. Yang mana kita dapat lihat di sini Imam Al-Baydawi mentafsirkan ayat yang ke-67, ayat yang lebih awal dengan ayat yang kemudian. Kita fahami di sini bahawa kisah sapi betina ini didahulukan pada ayat yang kemudian, iaitu ayat yang ke-72. Oleh itu Imam Al-Baydawi mentafsirkan ayat yang ke-67 dengan ayat ke-72. Seterusnya kita teruskan di dalam contoh pentafsiran ayat Al-Quran dengan hadis di dalam tafsir Al-Baydawi ini. Dibawakan contoh pada surah Al-Ma'idah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya itu ia adalah dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk daripada kaum yang berlaku sana. Al-Baydawi menyatakan perkataan awliya membawa maksud persahabatan berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, la tatranahuma, yang membawa maksud kedua api tidak saling melihat. Hal ini bermakna muslimin tidak boleh saling berdekatan dengan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Bahkan perlu saling menjauhi, hatta sekiranya sebelah pihak menyalakan api, sebelah pihak lagi tidak akan mampu melihat api yang menyala tersebut. Pada ayat 51 surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahud wan nasara awliya. Imam Al-Baydawi menyatakan di dalam kitabnya, fala ta'tamidu alaihim wa la tu'ashiruhum mu'asyarah. Maknanya di sini kita tidak boleh bergantung kepada mereka, sama ada di dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Dan kita juga tidak boleh bercampur dengan mereka, sama ada bergaul dan sebagainya. Ada juga pendapat yang telah kita bincangkan, yang telah dibincangkan oleh Dr. Yunus di dalam kelas, yang mana hatta jika bersalaman pun ada yang berpendapat untuk kita berwudu ataupun menyucikan tangan. Kita dapat lihat contoh pentafsiran dengan qaulus sahabah pada surah Al-Anfal ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Dan ingatlah ketika kami memperlihatkan mereka kepada kamu, wahai umat Islam, semasa kamu bertemu dengan mereka, sedikit bilangannya pada pandangan mata kamu, dan kamu pula diperlihatkannya sedikit bilangannya pada mereka, pandangan mata mereka, kerana Allah hendak melakukan sesuatu perkara, iaitu kemenangan bagi Islam yang telah ditetapkan akan berlaku. Dan ingatlah kepada Allah jugalah dikembalikan segala urusan. Imam Al-Baydawi menjelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan Allah dalam kalimat fi a'yunikum qalila, yang bermaksud pada pandangan orang Islam terhadap jumlah musuhnya, jumlah musuh iaitu pada peperangan pada ketika itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan realiti pada hakikatnya banyak, yang mana dengan tujuan untuk memberikan keyakinan. Imam Al-Baydawi mentafsirkan fi a'yunikum qalila dengan mengambil perkataan sahabat, yakni Ibnu Mas'ud, yang mengatakan kepada orang di sebelahnya, iaitu jumlah musuh hanya 70 orang, padahal pada hakikatnya jumlah orang kafir lebih daripada itu. Kita masih di dalam tafsir bil maqsur dengan pentafsiran bersumberkan pendapat tabi'in. Contoh yang dapat kita ketengahkan pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dalam mentafsirkan kalimah kunu qiradatan khasi'in, Imam Al-Baydawi mengambil pendapat tabi'in yang bernama Mujahid, yang mengatakan maksud dari firman Allah adalah bukan secara fizikal, akan tetapi sifat dan perwatakan mereka yang seperti kera. Maknanya kita dapat fahami di sini, bukanlah mereka itu menjadi kera yang berbulu dan sebagainya, tetapi sifat mereka yang liar dan tidak bermoral. Disebutkan di dalam tafsir Al-Baydawi, berkata Mujahid, qala Mujahid ma masakhat surahum walakin qulubuhum fi qouli ta'ala kamathalil himar yahmilu asfara. Disebutkan di dalam tafsir Al-Baydawi, kunu laisa bi amrin, bukanlah Allah menyuruh untuk menjadi kera, akan tetapi hati mereka dan sifat mereka serta akhlak mereka yang seperti kera. Seterusnya kita beralih kepada pentafsiran Al-Baydawi dengan metod tafsir bil-ra'i. Imam Al-Baydawi meluaskan pemikirannya dalam melakukan pentafsiran secara peribadi, kerana kita pun kerana sebagaimana kita ketahui bahawa Imam Al-Baydawi adalah seorang yang mahir dan teliti, dan beliau mampu untuk menyusun kitab ini dengan kata yang ringkas dan menggunakan pendapat peribadinya dan argumennya dalam kitab tafsiran ini bagi memperkuat analisis tafsirannya. Kita dapat lihat contoh tafsiran dengan tafsir bir-ra'i pada surah An-Naml ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Maksudnya, burung belatuk itu tidaklah menggaibnya selepas itu, lalu datang sambil berkata kepada Nabi Sulaiman, aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang engkau tidak mengetahuinya, dan aku datang kepadamu dari negeri Sabak dengan membawa khabar berita yang diyakini kebenarannya. Imam Al-Baydawi mengemukakan pendapatnya sendiri bahawa Nabi Sulaiman telah menyelesaikan bangunan Baitul Maqdis lalu bersiap untuk menunaikan ibadah haji. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Arif Munir bin Zulkafli, nombor matrik A183969. Jadi insyaAllah saya akan membentangkan berkenaan dengan metod tafsir Siraj Al-Munir. Sedikit info berkaitan dengan kitab ini. Nama penuh bagi kitab ini ialah Tafsir Siraj Al-Munir fi al-i'anah a'la ma'rifah ba'dha ma'ani kalam Rabbina al-Hakim al-Khabir. Penulis bagi kitab ini ialah Al-Imam Al-Alamah Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Asy-Syarbini Al-Qahiri Asy-Syafi'i Al-Khatib. Seterusnya kita pergi kepada metod penafsiran bagi kitab Siraj Al-Munir. Kitab ini menggunakan metod tahlili, iaitu analisis. Kaedah penafsiran kitab ini digunakan adalah dengan mentafsirkan mengikut prakata dari ayat. Penulis juga memberi penjelasan berkenaan dengan aspek bahasa serta menukilkan pendapat daripada para ulama. Seterusnya kita lihat kepada contoh yang diberikan seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Fat ayat yang ke-29 yang bermaksud Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mencari kurnia Allah dan keredaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Penulis menafsirkan ataupun mengambil prakata simahum, dan beliau menafsirkan simahum ialah tanda yang tidak terpisah dari mereka, iaitu fi wujuhihim. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tanda tersebut dengan yang bermaksud cahaya min asaris sujud, berdasarkan firman-Nya, putih di wajah mereka pada hari kiamat. Penulis juga mengambil satu riwayat daripada Asiyah Al-Aufi dari Ibnu Abbas dari Anas, di mana beliau mengatakan hal tersebut merupakan penerang wajah mereka dari banyaknya solat mereka. Jadi secara rumusannya, kitab tafsir ini menggunakan metod tahlili sebagai kaedah penafsirannya. Selain itu, kitab tafsir Siraj Al-Munir juga menggunakan atau menguatkan penafsirannya lagi dengan pendapat ulama. Asy-Syarbini juga mentafsirkan keseluruhan ayat ini dengan cukup lengkap menggunakan syair serta penjelasannya dari segi bahasa. Sekian saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tafsir As-Sa'di. Nama kitab tafsir ini adalah Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, atau lebih dikenali sebagai Tafsir As-Sa'di, yang bersempena dengan nama pengarang dan penyusun akan kitab ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kitab tafsir ini telah diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah di Beirut, Lubnan pada tahun 2006. Kitab ini terdiri daripada 7 jilid. Jilid yang pertama, kitab ini adalah menafsirkan surah Al-Fatihah sehingga surah Ali Imran. Jilid yang kedua adalah tafsir surah An-Nisa sehingga surah Al-An'am. Jilid yang ketiga adalah tafsir surah Al-A'raf sehingga surah Yusuf. Jilid keempat berkaitan tafsir surah Ar-Ra'du sehingga surah Al-Hajj. Jilid yang kelima adalah tafsir surah Al-Mu'minun sehingga surah Saba. Jilid yang keenam pula berkenaan tafsir surah Al-Fatir sehingga surah Qaf. Dan jilid yang ke-7, iaitu jilid yang terakhir, adalah tafsir surah Al-Dhariyat sehingga surah An-Nas. Tafsir As-Sabuni.
kitab tafsir yang berjudul Rawa'i'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Quran atau lebih dikenali sebagai Tafsir As-Sabuni merupakan kitab tafsir hasil karangan dan tulisan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan kehebatan ilmu dan akhlak yang mulia, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kitab tafsir ini telah diterbitkan pada tahun 2007 oleh Dar As-Sabuni yang terletak di Kahirah, Mesir. Kitab ini mengandungi 2 jilid. Jilid yang pertama dimulakan dengan muqaddimah surah Al-Fatihah, kemudian diteruskan dengan menerangkan pelbagai hukum dalam Islam seperti hukum membaca basmalah, hukum berpuasa dan sebagainya. Manakala jilid yang kedua juga, ia dimulakan dengan muqaddimah surah An-Nur, kemudian diteruskan dengan menerangkan pelbagai hukum dalam Islam seperti hukum terhadap penzina, hukum li'an dan sebagainya. Kitab tafsir ini lebih kepada menerangkan tentang pelbagai jenis hukum dalam Islam dan pada setiap hukum tersebut disertakan dengan ayat-ayat daripada surah-surah dalam Al-Quran yang berkaitan.